Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, warid datang dengan tiba-tiba. Betul situ Betul kat situ. Warid datang dengan tiba-tiba. Betul? Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, warid datang dengan tiba-tiba. Falamma takunul waridatul ilahiyatu illa baghtatan li'alla yadda'yaha al-ubad biwujudil isti'dad. Seringkali qallama, bukan kullama, qallama, seringkali takunul waridat, adalah warid. Warid maknanya kurnia ilahiyah, waridatul ilahiyah. Baca dengan warid, jangan baca dengan wirid. Datang secara tiba-tiba. Illa bautatan, datang melainkan datang dengan tiba-tiba. Kerana apa? Li'alla yadda'yahal ubad, supaya tidak ada peluang hamba tu nak mendakwa biwujudil isti'dad, bahawa dia memperolehi warid itu dengan didahului oleh persiapan ataupun usaha. Baik, satu ketika dulu kita telah bincang berkenaan dengan warid. Tak silapnya dalam kalam yang keberapa, yang awal hari itu, warid bermakna satu kurniaan daripada Allah Ta'ala kepada seorang hamba. Kadang-kadang kurniaan itu berupa kasfi, berupa kasaf. Kasaf maknanya dapat melihat, membaca suatu yang tersembunyi pada pandangan orang awam. Ada kalanya warid tu ilmu laduni, makna kurniaan daripada Allah berupa ilmu min ladunna. Contoh kalau kita tengok dalam ayat ya Yahya khuzil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya wa hanana min ladunna. Maknanya kami berikan suatu daripada sisi Allah, ilmu laduni, ilmu langsung daripada Allah yang berupa warid ilahiyah, iaitu kurniaan daripada Allah Ta'ala. Ada kalanya warid itu ialah karamah. Karamah makna suatu yang khariqul adah, benda yang mencari adat. Makna pada adat tak berlaku macam tu, tapi Allah Ta'ala beri kepada dia karamah. Jadi karamah tu merupakan warid daripada Allah. Ada kalanya Allah Ta'ala berikan dia warid tadi, anugerah Allah, ialah wusul ilallah, iaitu dia sampai kepada Allah tanpa melalui perjalanan yang panjang. Orang lain lalu perjalanan jauh, makna perjalanan yang panjang melalui mujahadah, melalui zikrullah dan sebagainya bertahun-tahun, baru sampai kepada arif billah, mengenali Allah, ma'rifatillah. Tapi dia ditarik oleh Allah. Ini dipanggil majzub, dan orang yang Allah Ta'ala tarik segera sampai kepada Allah. Jadi maknanya itu semua secara umum adalah warid, makna kurniaan Allah. Sehingga kita rasa keagungan Allah, itu pun warid juga. Kita duduk, kadang-kadang kita zikir, ramai orang zikir, tapi tak rasa kebesaran Allah. Tapi ada orang dia tak berzikir sangat, tak banyak zikir dia, tapi dia rasa kebesaran Allah Ta'ala. Dia rasa. Makna itu dikatakan warid, makna kurniaan daripada Allah kepada seorang abid ataupun salik ilallah, orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala. Baik, jadi kata pengarang, kata Imam Ibnu Atha, kita tengok penjelasan di bawah tu sikit.
Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan bahawa datangnya warid secara tiba-tiba itu agar tidak ada yang menganggap bahawa warid itu turun lantaran adanya persiapan sebelumnya yang dilakukan oleh seorang hamba. Maknanya Allah Ta'ala beri warid ni tak menentu kepada seseorang hamba. Sebab tu ada pemberian Allah dalam dua bentuk. Pemberian Allah ni dalam dua bentuk. Satu secara tiba-tiba, iaitu dia panggil pemberian yang diberi. Pemberian yang diberi oleh Allah. Ada satu lagi pemberian secara usaha ataupun doa. Itu dia panggil pemberian yang diminta. Maknanya ada dua. Ada dua. Kadang-kadang ada setengah orang dia minta kepada Allah sekian dengan usaha dia, dengan zikir dia. Sungguhlah kita nak menyucikan hati kan. Kita zikir. Zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya latif, ya qadim, ya wahab, ya razzaq, sebagainya. Jadi tujuan kita nak apa? Nak kikis hati. Ya razzaq, tujuan apa? Ya razzaq ni bukan zikir nak minta rezeki. Bukan berzikir nak minta rezeki. Zikir supaya bersihkan hati daripada merasai rezeki itu daripada makhluk. Itu tujuan dia. Tapi ada orang dizikir, dia kata kalau nak murah rezeki, zikir ya razzaq lah. Bukan tujuan nak minta rezeki. Ya Razak zikir ni. Itu zikir orang awam. Zikir orang macam kita. Ya Razak, tafa'ul. Sempena dengan sebut Ya Razak. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki. Tapi bagi orang arifin bukan tujuan tu. Bagi orang yang kenal Allah, yang salik ilallah, dia sebut Ya Razak ni bukan dia nak minta rezeki. Nak minta daripada Allah. Sebab bagi mereka ni tak ada dah permintaan selain daripada meminta tawajuh dan rapat kepada Allah, takarrub. Jadi tujuan apa disebut Ya Razak? Kerana nak mengikis hati daripada perasaan, nak mengikis perasaan yang ada dalam hati yang merasai memberi rezeki itu juga adalah makhluk. Jadi dengan tu ingat Allah yang beri rezeki. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, supaya tidak ada selain daripada Allah yang memberi rezeki selain daripada Allah Ta'ala. Jadi maknanya kadang-kadang kita sebut Ya Razak ni nak bersihkan hati kita, supaya kita merasai Allah itu Razak, pemberi rezeki. Mana kita usaha lama-lama dapat. Dengan sebab sebut Ya Razak, hati jadi bersih sungguh. Tapi ada manusia yang Allah beri bersih hati dia dengan baghtatan. Ini baghtah ni. Ada secara su'ilah, cara diminta, dan ada cara yang Allah diberikan oleh Allah kepada dia. Jadi maknanya ada benda yang Allah Ta'ala beri tanpa diminta. Itu yang baghtah, secara tiba-tiba. Orang dapat ilmu laduni contohnya, tiba-tiba dapat. Tiba-tiba ada ilmu, dapat ilmu, kepahaman dengan amalan dia. Ada orang secara tiba-tiba dapat kesucian hati dia. Maknanya daripada dia tak faham apa agama, belajar sikit je tapi dapat banyak. Itu dia panggil apa ni, benda anugerah yang u'tiya, yang diberi oleh Allah Ta'ala. Tapi ada yang kita minta, ya Allah berikan aku ilmu dan sebagainya, minta kepada Allah, lama-lama Allah beri. Maka ini semua adalah warid daripada Allah Ta'ala. Baik. Jadi dalam doa, dalam pemberian anugerah yang kita yang diminta pun ada dua juga dalam tu. Anugerah yang diminta tu kadang-kadang terkandung di dalamnya anugerah yang tidak diminta. Maknanya kita minta sikit tapi Allah beri banyak. Hak sikit tu hak kita minta. Hak yang banyak tu dia punya tambahan, itu ialah atas anugerah Allah Ta'ala, atas yang kita tidak minta. Jadi maknanya Allah Ta'ala lah yang memberikan segala-galanya. Mengapa Allah Ta'ala beri secara baghtatan, secara tiba-tiba? Li'alla yadda'iyal ubad, supaya tidak mendakwalah oleh para hamba biwujudil isti'dad, dengan mendapat tadi kerana adanya persiapan hamba. Itu Allah Ta'ala beri begitu. Kalau kita duduk zikir, suci hati, tiba-tiba suci hati kita, mungkin kita rasa hasil usaha kita. Tapi ada kalanya Allah beri lebih pada hak kita minta. Tujuan apa? Tujuan supaya kita sedar dan insaf bahawa itu adalah kurnia dan pemberian daripada Allah.
Itu maknanya, sama ada lebih ataupun kurang. Sebab tu Allah Ta'ala beri. Kalau kita doa Allah beri kurang, itu apa tu? Itu kerana Allah nak menginsafkan kita. Kamu minta banyak kan? Ya, kita katalah. Allah kata, kamu minta banyak kan? Banyak. Dan tu dapat banyak tak? Tak dapat sikit. Itu tanda hak aku beri. Tanda aku yang memberi. Kalau ikut engkau yang nak, kalau engkau yang menentukan, doa kamu yang menentukan apa yang kamu dapat, banyak semua. Banyak semua. Ya Allah, nak sekian harta, tak nak sikit. Siapa sini doa minta sikit? Tak ada doa minta sikit kan? Tentu kita minta banyak. Tapi kenapa Allah Ta'ala beri sikit? Kerana Allah Ta'ala nak ajar kita, aku yang beri pada kamu. Ada kalanya Allah Ta'ala beri lebih daripada yang kita harap. Kita harapnya tak banyak mana, tapi Allah beri lebih. Kenapa? Nak menginsafkan kita, aku yang memberi. Itu maknanya supaya kita tidak iktimad kepada doa, supaya tak iktimad bersandar kepada amal kita. Jangan duk tawakal pada amal, tawakal pada Allah lah. Amal tu cuma tanda kita ubudiyah kepada Allah, taat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita duk sebut sama dah tu, supaya kita tak sirik dengan amal. Sirik dengan berhala kita tak dah. Sirik dengan orang, sembah manusia kita tak dah. Tapi kita bimbang, kita mensirikkan Allah dengan amal, merasakan bahawa amal kita lah segala-galanya. Bila maknanya sedangkan amal tu tanda kita ni hamba Allah, tapi kita bergantung kepada Allah. Begitu juga rezeki, begitu juga kurniaan daripada Allah. Ada orang dia masuk dalam tarekat tak lama, tapi keramat dia Allah beri pada dia. Dia tak minta pun keramat, tapi Allah beri. Allah beri karamah, kemuliaan pada dia. Kita tengok dia pun tenang wajah kita, wajah dia. Jadi maknanya kita tengok ada kehebatan pada dia. Ada tu lama dah duduk dalam ilmu tasawuf, tapi begitu je lah. Tapi walaupun begitu, dia dalam kalam yang lepas, Imam Ibn Atha'illah ajar kita apa? Jangan kamu sangka buruk kepadanya, kerana dia boleh kekal dalam keadaan begitu pun, itu adalah kurniaan Allah kepada dia. Jadi maknanya apa saja kurnia Allah kepada hamba, jangan kita remehkan. Jangan kita remeh. Kerana apa? Kerana itu adalah kurniaan Allah. Orang yang cinta kepada Allah tidak akan pernah meremehkan pemberian Allah walaupun kecil. Kerana bagi dia bukan pemberian itu, tapi orangnya. Itu orang dia. Macam kita dapat pemberian, contohnya dapat apa pemberian kita RM1, RM1 dia dapat. Tapi siapa beri kita tu? Dia sedekah oleh Raja Saudi contohnya. Ada kawan kita pergi Mekah baru ni, tawaf sekali dengan Raja Saudi. Raja Saudi tanya, nama kita kenal ke tak? Contohnya, kita kata kenal. Dia pun beri duit. Sampaikan salam pada dia. Ini RM1 hak dia. Kita belanja dah hak RM1 tu? Tak belanja. Simpan letak dalam frame atas rumah. Letak situ, tulis besar pada duit tu lagi. Hadiah daripada King Saudi Arabia contohnya. Jadi kenapa bagi kita? Bukan nilai itu, bukan ringgit itu, bukan rial itu, tapi ialah orangnya. Maka begitulah kita, orang yang kenal Allah, walau sedikit pemberian Allah, dia tidak pernah remehkan dia, walaupun sikit. Pemberian Allah, syukur sama kehidupan dia, selalu berterima kasih kepada Allah, selalu redha dengan apa yang dikurnia oleh Allah, walaupun tak sama dengan kehendak dan keinginan dia. Itu sebab apa? Sebab dia beradab dengan Allah, meraihkan Allah. Macam isteri lah, pemberian suami, suami beli, ini sempena anniversary kita. Contoh suami kata, bukan 14 Februari dah, mana hari lain lah, beri mana, beri hal tu. Ini pemberian daripada abang. Apa benda? Kain, murah je kain. Kain batik cap semut. Murah je kain. Mana RM9.5 beli kat Tabak baru ni. Tak pergi ke tak buy, beli RM9.5. Tapi bernilai tak harga tu? Bernilai. Sebab siapa yang beri? Suami. Jadi mana orang yang paling mulia dalam hidup seorang isteri, wanita. Jadi mana itu pemberian dia. Walaupun beri cincin tadi sebut tadi, bila nak kahwin berilah cincin ke apa ke hadiah kepada perempuan tadi, supaya lega hati dia, supaya senang dia nak dengan perkahwinan itu, kerana ada benda kita beri. Lalu paling miskin beri apa? Khatamul hadid, beri cincin besi saja, tapi seronok dah pemberian daripada kekasih dia, makna suami dia. Itu mana itu dikatakan kita orang yang kenal Allah, dia tak akan mensia-siakan pemberian Allah. Syukur sama. Orang yang kenal Allah, dia tidak akan merasa buruk sangka
dengan bala daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri bala turun susah pada dia. Dia tak anggap jahat pada Allah. Kenapa? Kerana takkanlah kekasih menyeksa kekasih. Allah tu kan kekasih dia. Dia ni kan kekasih Allah. Orang yang rapat dengan Allah, orang yang cinta kepada Allah, orang yang kasih pada Allah. Maka bila Allah Ta'ala turun bala kepada dia, satu-satu kepayahan, kesusahan, maka tak ada had. Sebab takkan kekasih nak menyeksa kekasih. Maka begitulah keadaan dia. Jadi mana itu dikatakan orang yang kenal Allah Ta'ala. Tapi kalau tak kenal Allah, jadi salah semua kita kalau tak kenal Allah. Dapat nikmat lupa pada Allah. Duk berasa bos lah beri. Oh, berasa hebat ni, kita kena sokong dia lagi ni PRU 14. Sebab dapat ni RM500 ni. Berasa orang semua kan. Jadi lupa diri pada Allah. Dapat bala pula. Dapat bala. Tak lupa pada Allah. Dapat bala. Turun kemarau panjang. Dia bukan nak solat istisqa, pergi panggil Tok Bomo hujan. Lagi sesat tu. Jadi maknanya kita kena, itulah hebatnya orang beriman yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia ke mana pun dia tak lari pada Allah. Allah Ta'ala buatlah macam mana pun orang kenal Allah ni, dia tak lari pada Allah Ta'ala. Sebab Allah itu kekasihnya dan dia yakin dengan sifat Rahman, Rahim, sifat kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu ada kalanya Allah Ta'ala beri secara tiba-tiba. Ini supaya kita insaflah bahawa kita ni kurniaan daripada Allah. Kadang-kadang Allah beri satu kelebihan karamah secara tiba-tiba pada seorang salikin ilallah, maka kita jangan lupa itu adalah nikmat dan pemberian daripada Allah. Baik, timbul lagi seorang ditanya. Seorang bertanya kepada Syekh Al-Jilani ataupun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tanya dia kata, Syekh su'ila Syekhu, ditanya Syekh ni, bainal waridatil ilahiyati wal waridati as-saitaniyah. Apa dia dinamakan kurniaan Allah ilahiyah dengan kurniaan syaitan? Macam mana? Sebab kadang-kadang ada ahli tasawuf, Allah Ta'ala nak sesatkan dia, nampak keramat macam wali juga. Nampak keramat macam wali. Maknanya dia boleh makan benda yang tidak ada di musim yang tidak ada benda tu. Maknanya macam wali dah dia. Tapi kita nak beza macam mana waridah syaitaniyah dengan waridah al-ilahiyah. Maknanya seorang bertanya kepada Syekh Al-Jilan. Sebab kadang-kadang orang sesat ni Allah Ta'ala beri dia lebih juga. Sebab tu kita jangan duk ikut satu-satu aliran tasawuf, satu-satu aliran tarekat, kerana kelebihan yang kita nampak pada syekh tarekat tu. Jangan begitu. Sebab kelebihan tu kita tak tahu kelebihan syaitan beri ke kelebihan Allah Ta'ala beri. Kelebihan itu merupakan karamah dia ataupun merupakan istidrat yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Istidrat yang Allah Ta'ala beri. Jadi kita nak tengok macam mana. Maka diukurlah ilmu tasawuf itu digandingkan pula dengan syariat. Itu tujuan ada syariat tadi. Syariat tu yang kawal perjalanan tasawuf tu. Supaya tak terkeluar daripada syariatullah, daripada jalan Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita tengok keramat dia boleh hilang tengah malam tau. Tadi memang aku nampak betul dia masuk dalam bilik tu, dengar suara dia wirid Allah 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 Allah. Tiba-tiba aku bergintai, tak ada tu guru. Walhal tu guru turun ke bawah lantai. Jadi maknanya itu dia. Kadang-kadang begitulah kita jadi pana. Jadi tertipu. Dan kadang-kadang tu guru pakai seluar pendek. Nampak? Bini Tok Guru selendang merah terus. Jadi batu kita kena tengok molek apa yang dikatakan. Imam Ibn Taymiyah dia tulis buku tu. Tulis buku antara wali Allah dan wali syaitan. Ada wali Allah, wali syaitan. Ibn Qayyim tulis pula buku dia Talbisul Iblis, berkenaan dengan tipu daya dan belitan iblis. Ditulis pula oleh ulama tasawuf tentang bagaimana tipu daya gharar daripada syaitan dan dunia. Jadi semua ni kita kena waspada. Jadi bila ditanya kepada Syekh Al-Jilan, dia kata apa? Qala, dia kata al-waridatu ilahiyah la ya'ti bil istid'a'. Dia kata ada pun warid yang ilahiyah. Warid ilahiyah ni makna warid pemberian kurniaan daripada Allah kepada seorang hamba ni, dia tidak datang dengan diminta. Dia tak datang dengan diminta. Hak minta tu minta lah. Tapi yang jenis karamah, yang jenis semua ni tak diminta. Kalau diminta itu bukan warid ilahiyah.
Makna duk minta, ya Allah jadikan aku keramat, ya Allah jadikan aku keramat. Duk jidah itulah. Lepas tu try sekali-sekala try tengok keramat ke tak keramat. Pergi duduk bawah pokok, tengok pokok tunduk tak ke dia. Tengok tak tunduk lagi, tak keramat lagi. Wirid pula. Wirid lagi. Lepas tu pergi kedai kopi, tengok ada tak orang caci dia. Lepas caci tu cerok berok cair tu ada tak? Tak ada tak keramat lagi. Balik wirid pula. Orang panggil sesat hak ni. Mana nak cari keramat, bukan nak cari benda-benda lebih untuk ditunjuk pada orang, bukan ahli din, bukan ahli agama, bukan ahli lah. Yang cari tu cari amalan, buat amal nak tunjuk lebih pada orang, itu tukang sihir tu. Nampak? Tukang sihir, tukang nujum. Jadi sebab tu kita bukan tukang sihir. Kita nak ubudiyah kepada Allah, taat kepada Allah, nak cari kesucian hati dengan Allah. Keramat benda ni adalah kurniaan Allah, tak minta pun. Itu dipanggil pemberian daripada Allah. Kalau duk minta, itu kita hati sifat minta tu pun dah ada syaitaniyah dah. Sifat minta, walaupun minta dengan Allah. Minta dengan Allah, tetapi tujuan apa? Ya Allah berikan aku keramat, supaya dengan keramat ni aku boleh tunjuk kehebatan aku. Duduk lalu musim hujan dia pergi kedai kopi, musim hujan tengah lebat, tengok orang lain basah belaka, aku seorang tak basah. Jadi nampak minta dengan siapa? Minta dengan Allah, tapi niat syaitan. Itu dipanggil bermohon kepada Allah tapi berlindung di bawah tujuan syaitan. Itu kita tak nak. Maknanya kita begitulah, begitu. Kita minta menang dengan Allah, contohnya perjuangan, minta menang dengan Allah. Tapi awal-awal lagi fikir cakap dah, kita tak cadang nak menegakkan syariat Allah. Orang panggil apa? Orang panggil bermohon kepada Allah tapi bernaung di bawah payung syaitan. Jadi kita tak nak begitu. Jadi maknanya jangan ada tujuan lain, jangan ada gharak lain selain pada Allah Ta'ala. Wala yazhabu bisababin. Kata lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia kata tidak hilang dia dengan sebab. Makna karamah ni, dengan sebab kita kurang zikir maka kurang sikit power keramat. Bukan begitu. Nampak? Kurniaan Allah dia tak bergantung kepada amalan, sebab-sebab yang tertentu tak ada. Allah nak beri. Ilmu umpamanya, Allah Ta'ala nak beri ilmu laduni, dia datang pun tanpa sebab dah. Datang kan? Sebab biasa kena mengaji, tapi sebab ni dia tiba-tiba alim je, tahu je banyak perkara. Lepas tu hilang pun tidak dengan sebab. Bukan sebab dia lama dah tak menghafal lalu lupa dah ilmu dia. Tak. Mana-mana ilmu yang datang dengan tanpa sebab, dia tidak akan pergi walaupun ada sebab. Jadi mana tu kaedah dia. Jadi betulah kita tapi jangan duduk tunggu ilmu laduni tu. Jangan duduk tunggu tu, malah mengaji aku tunggu ilmu laduni lah senang. Itu dia panggil niat syaitan juga tu. Niat tu dah tak betul dah. Allah Ta'ala suruh belajar, maka tinggal pada Allah lah. Allah Ta'ala nak beri kita ilmu. Ramai orang belajar tak lama. Anda ingat satu orang kisah, seorang baru meninggal, Syekh Kiai Abdullah Faqih. Kiai Abdullah Faqih. Beliau ni kiai, mudi, guru besar kepada pondok pesantren Langitan. Pesantren Langitan. Ana duduk pergi ke Langitan ni kerap kalilah jumpa beliau, jumpa kita ziarah, muzakarah, bincang, duduk sembang-sembang lah. Nak sembang banyak tak berani sebab dia ilmu, lautan ilmu. Macam-macam syair Arab boleh kata banyak hafal. Ilmu fiqh duduk dalam dada. Jadi mengikut riwayatnya, beliau ni belajar tak lama. Tapi dapat menguasai banyak ilmu dan berbagai-bagai bidang dalam ilmu agama. Belajar dia kadang-kadang cerita lebih kurang 3-4 tahun begitu dia belajar. Tapi ilmu tengok, dia pimpin pondok yang paling tua di Jawa, iaitu Pondok Langitan. Usia dekat 200 tahun dah pondok tu. Mana kita baru berapa tahun? Baru 17 tahun. Tu pun jemu dah mengaji biasa tu. Tengok. Dia dah 200 tahun. Tengok 200 tahun pondok dia. Tiap-tiap tahun dia adakan haul. Tahunan berhimpun ulama-ulama setanah Jawa berhimpun di pondok dia. Sebelum daripada tu dia hantar nota kepada setiap pondok-pondok yang nak datang berhimpun ni. Pondok ni kena bawa satu masalah. Berhimpun nanti 4 hari 5 hari 4 malam berhimpun. Banyak hari berhimpun. Semua anak murid, semua guru datang berhimpun. Jadi setiap pondok yang diberikan bekalan tadi, dia akan bincang. Pondok ni dikehendaki menyelesaikan masalah
Islam dan sistem perbankan moden. Dia beri. Jadi 5 bulan tu pondok tu cari hujah bentang kertas kerja apa ni, buat kertas kerja pakat dengan anak berat, dengan warga pondok dia. Pondok lain pula pergi. Beli pula satu, berikan dalil hukum Islam berkenaan dengan derma organ tubuh badan kita. Jadi mana? Tu cari hujah berdasarkan fatwa qawaid fiqhiyah usul fiqh. Jadi bila datang setahun sekali tadi berhimpun semua ulama, maka setiap pondok dia bentang. Pondok dia bentang, beri peluang bentang semua, lepas tu buka ruang pondok lain bahas pandangan dia tadi, berikan hujah, dia jawab, beri hujah, dia jawab, sehingga semua rumusan ini dirumus dan dikompon, dijadikan sebuah buku dan kitab fatwa masa kini ulama-ulama se-Indonesia. Ini mana nak tunjuk hebat mereka. Pusat di mana? Di Pondok Kiai Abdullah Faqih tadilah. Jadi makna beliau dah meninggal dan jenazah dia diiringi oleh ratusan ribu orang. Ini mana hebat. Orang hebat ni. Itu mana pelajar dia pukul 3 dah kena bangun. Semua pelajar dah kena bangun pukul 3. Bukan beramal, bukan buat apa? Wirid. Wirid selawat pukul 3. Dan di antaranya doa dia apa? Doa murah rezeki kepada ibu bapa. Baca surah Waqiah, murah rezeki pada ibu bapa. Sebab ibu bapa tu nanti untuk bayar yuran anak-anak dia. Baca itu dia. Nampak tak? Itu mana kita ni tak buat begitu. Tu yang jadi yuran banyak tunggak tu. Dia tak buat begitu. Jadi maknanya kena buat. Itu cara dia. Mana ada orang yang Allah Ta'ala beri ilmu, dia tak belajar tak lama tapi ilmu banyak. Itulah. Kadang-kadang dia datang ni banyak sebab. Sebab tu kita selalu sebut dulu kenapa kadang-kadang murid cepat dapat. Kerana di antaranya murid pada masa tu dia memang khidmat betul pada guru. Dia khidmat guru tu banyak. Mana dia hak yang dia belajar. Dia dapat kasih guru. Kasih guru tu karamah, kasih guru tu barakah. Itu dia. Kalau kita mengaji, tok guru benci kita, dapat ilmu tak? Dapat ilmu tapi tak berkat. Orang lain pun tak nak belajar dengan kita. Ana buat satu contoh. Ada satu orang, tapi malah sebut siapa namalah. Dia pondok Pasir Tumbuh. Beliau ni belajar masuk, dia kemudian sikit pada anak, masuk dulu. Belajar memang rajin. Duk menghafal anak dekat dengan dia. Duk menghafal ramai-ramai, malam kita hafal. Esok menghafal depan tok guru. Dan dia merupakan di antara pelajar cemerlang lah. Makna belajar dia pun hebat. Lepas tu dia pun kami sama-sama duduk dalam majlis badan muhadarah, majlis ceramah ni. Majlis ceramah yang paling rajin daftar nama nak ceramah masa tu Nasaruddin Tantawi lah, YB tu. Ana jadi pengurusi badan muhadarah ni. Jadi sikit-sikit nama dia. Sikit-sikit nama dia naik. Nak ceramah semua dia ni, siapa tahu ni. Jadi maknanya ramailah, termasuklah tadi. Tadi sahabat kita tu. Tapi last sekali dekat dia nak berhenti, tak tahu macam mana dia mempunyai pandangan berbeza dengan Tok Guru, Tuan Guru Haji Hashim Almarhum. Mana berbeza pandangan dia. Dan berbeza pandangan ni kita biasalah. Kita pun ada discuss muzakarah dengan Tok Guru. Sebab mengaji dengan Tok Guru ni, Tok Guru tak kira masa mengajar. Hujan ke banjir ke mengajar semacam. Sedangkan tak upah, tak bayar apa. Tapi kita buat main-main. Jadi dia tiba-tiba ada satu pandangan berbeza, dia salahkan Tok Guru. Dia salah Tok Guru sampai kepada peringkat susun satu program perbahasan, makna satu dialog umum dia dengan Tok Guru. Hebat dia. Dia dengan Tok Guru. Kita nak bantah tak berani sebab Tok Guru banyak pandangan dia lagi. Hujah dia tinggi. Akhir sekali entah macam mana agak berkasar sikit, Tok Guru kata apa? Tok Guru kata, tak ingat dah apa kata-kata Tok Guru tu, tapi bersifat marahlah pada dia. Dia pun tak lama keluar daripada pondok, berhijrah ke beberapa buah negeri. Dia faham. Ada apa ni di Malaysia. Begitu banyak tempat mana dia pergi memang orang tak nak mengaji dengan dia. Itu anda tahu dah sebab anda ikut perkembangan dia. Mana dia pergi orang belajar sekarang lari, tak nak mengaji. Akhir sekali jadi Tok Bomo tangkap jin sekarang. Cerita di Tok Bomo. Jumpa dia sekali-sekala duk cerita pasal jin. Anak baru ni dapat rumah Tan Sri tu 3 ekor isi dah dalam botol. Lepas tu anak kata kalau begitu tak boleh buat museum jin. Anak pun berasa nak tengok. Jadi maknanya nak tunjuk tidak ada karamah, tidak ada berkat. Maknanya apa? Orang-orang dulu tengok dia khidmat dengan Tok Guru, dapat kasih sayang Tok Guru dan sebagainya. Itu dia antara perkara yang karamah tu saluran daripada mana? Daripada para alim ulama. Sebab para kiai-kiai, para syekh-syekh, guru-guru dulu, mereka ikhlas mengajar, tolong anak murid tengah malam bangun lagi untuk berdoa supaya anak murid dapat ilmu. Tapi tiba-tiba anak murid buat tak tentu hala. Di mana tu dia antara dia dulu buat khidmat dengan Tok Guru sebagainya. Sekarang lari nampak Tok Guru, lari takut kena kerja. Selipar Tok Guru dia curi. Tok Guru tu tak ada selipar tu. Jadi maknanya
Kita kena ingat itulah zaman kita sekarang. Sebab tu karamah ilmu, barakah ilmu makin kurang. Hak ada tu ada, tengok di Indonesia. Kalau kita pergi, kita naik sekejap je rumah kiai, kita turun, selipar tu susun lah. Anak murid duduk tintai tengok siapa naik rumah tok guru dia. Siap dia nak apa benda, dia pergi tanya tok guru, apa benda kiai yang boleh saya khidmat untuk tetamu yang datang. Tengok, ra'i tetamu lebih daripada ibu bapa mereka, sama dengan ibu bapa mereka. Ini mana nak tunjuk pada kita. Jadi sebab tu kita ajar pelajar-pelajar kita ra'i tetamu. Tetamu datang jangan buat dek tak tahu je. Kadang-kadang tak tanya, siap kentut pula depan tetamu. Jadi makna kita kena jaga adab kerana kita ada kaitan dengan karamah dan sebagainya. Jadi mana ada pun datang, ada pun kurniaan Allah tanpa sebab. Wala yati ala namtin wahidin wala fi waqtin wahid. Kata dia tidak datang dengan satu jalur saja. Maknanya kurniaan Allah ni buat begini baru dapat. Tak. Mana orang dulu dah buat macam ni dah, orang kemudian macam ni, kita pun kena buat macam itulah baru dapat kurniaan Allah. Tidak. Maknanya itu kurniaan daripada Allah, tidak melalui satu jalan, wala fi waqtin wahidin, tidak dalam satu masa yang sama, tidak. Kurnia Allah ni berbagai-bagai. Bagai-bagai. Ada orang wirid yang ni dia dapat, ada orang wirid tu tak dapat, dia tak rasa manis, dia wirid lain pula kan. Wirid yang berbagai-bagai. Cumanya kadang-kadang peringkat permulaan syekh tariqah ataupun syekh tasawuf dia akan susun kita mengikut wirid-wirid yang tertentu. Lepas tu kita rasalah wirid mana yang kita lazat. Yang kita rasa manis, sebut ya Wahab ke, ya Razak ke, la haula wala ke, bacalah macam-macam. Jadi maknanya itu di antara kurniaan Allah yang besar kepada seorang abid ataupun ahli ibadah, ubad tadi. Baik, sebab tu Nabi Ibrahim bila ditanya oleh orang, kenapa dia ni mendapat gelaran Khalilullah, kekasih Allah? Nabi Ibrahim, lalu kata Nabi Ibrahim, aku lakukan 3 perkara. Kerana aku rasa pada aku ni ada 3 perkara. Perkara yang pertama, jika ada 2 pilihan dalam satu perkara, kata Nabi Ibrahim, aku akan pilih manakah yang membawa aku lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Maknanya kalau dua pekerjaan, pekerjaan tu begini, pekerjaan ni begini. Satu kita mohon pekerjaan, dapatlah pekerjaan. Satu permohonan baru ni minta jadi imam masjid. Lepas tu satu lagi tu pula minta jadi apa? Minta jadi kerani di pejabat tanah contohnya. Baik, dapatlah dua-dua. Maka kata Nabi Ibrahim, aku akan pilih mana yang lebih mendekatkan aku kepada Allah. Maka begitulah keadaan kita ni. Bila ada apa saja pilihan, mana istikharah tu bab yang kedua, bila kedudukannya sama. Nampak? Bila kedudukan sama. Satu permohonan kita minta jadi imam. Contohlah ni. Yang satu lagi minta jadi bilal. Sama-sama jenis khidmat pada masjid. Yang satu yang imam tu masjid jauh tu, dekat dengan gunung Kinabalu tu. Yang satu lagi ni jadi bilal, surau dekat rumah kita. Gaji rendah tapi hak tu dah gaji tinggi. Jadi bila benda tu sama baru kita istikharah. Bila benda tu sama, mana benda tu sama, mana jenis mendekatkan diri pada Allah. Tapi kalau satu ni menjauhkan kita pada Allah, satu mendekat diri pada Allah, tak payah istikharah. Ambil terus yang mendekatkan diri pada Allah. Satu ni melambatkan kita dekat pada Allah, yang satu ni pada adatnya lebih dekat kita dengan Allah. Ambil hal lebih dekat. Itu kaedah dia. Di maknanya ini seorang perempuan menuntut aurah keturunan baik. Contoh, tapi tak lawa. Seorang lagi nak kita juga, muka lawa. Ratu Malaysia contohnya, tapi pakai seluar pendek semua. Ayah dia pula bonzer kelab malam. Itu tak payah istikharah lah tu. Nampak? Kalau istikharah juga bengong benar lah kita tu. Nampak? Dia mana yang benda yang berkait dengan Allah, dekat dengan Allah, maka itulah yang menjadi pilihan orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim buat macam itulah. Yang kedua, kata Nabi Ibrahim, mana kata dia, aku tidak pernah risau rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah. Itu mana rezeki yang telah dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allah Taala belaka hak tu. Allah Taala memberikan kepada kita. Sebab itulah ana pada tulis dalam Facebook pesan pada sahabat-sahabat, mana kita rezeki ni bila hilang, kita jangan duka cita dan jangan sedih melampau sangat. Harta benda dunia ni. Sebab dunia ni Allah Ta'ala kata apa? Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ni mata benda yang menipu daya kita. Makna dia ni penipu, kata Allah. Dunia ni penipu. Tiba-tiba orang yang suka menipu meninggalkan kita. Kita sedih tak?
Kita ada 5 orang kawan. Dalam 5 orang tu ada seorang suka benar nipu hak ni. Sikit-sikit menipu, sikit-sikit menipu. Lepas tu dia kata, dia jumpa kita. Sahabat, ana berasa nak pindah dah. Nak pergi ke Australia pula, kerja sana. Jadi kita tak jumpa lama dah, duk berasa. Jadi kita sedih lah. Kita pun kata dalam hati, Alhamdulillah. Nampak? Itu dia. Kenapa? Kerana hak tukang menipu tadi dah. Maka itulah dunia. Dunia yang hilang daripada kita ni, dunia tu mata'ul ghurur. Allah beritahu. Jadi bila hilang, maka jangan kita sedih kepadanya. Jangan terlalulah hak sedih yang tabi'iyah, tak apa. Itu dipanggil sedih tabi'i. Tabi'i maknanya macam Nabi kan. Anak dia mati, ngalir air mata. Itu sedih tabi'i. Sedih hak yang melampau, meraung, rambut-rambut, tetah butang baju. Jadi mana? Itu di antara Nabi Islam larang. Jadi kita hak yang tabi'i tak apa. Macam takut ke rimau. Takut ke rimau tu tabi'i. Kan? Tengah-tengah jalan terserempak dengan rimau belang. Jarak sekaki lah dengan kita. Takut tak? Takut itu tabi'i. Dengan sendiri tempik banyak pokok terus. Sampai ke atas baru tahu pokok libung. Jadi maknanya itu takut yang tabi'i. Yang takut melebihi takut pada Allah, maka itu dilarang. Itu makna kita tak boleh. Takutnya dia belaka kan. Takut. Nabi Musa pun dengan Nabi Harun, ketika Allah Ta'ala suruh pergi berdepan dengan Fir'aun, dia pun kata takut kan? Dia pun kata takut. Kata Nabi Musa kan, bila Allah Ta'ala kata izhaba ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu kepada Fir'aun, berdua kamu wahai Musa Harun kepada Fir'aun, fa innahu tagha, kerana dia ni dah melampaui batas, taghut dah dia ni. Maka kata Nabi Musa, dia kata wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyya rid'an yusaddiquni wa inni akhafu an yukazzibun. Dia kata, wahai Allah, boleh tak utus bersama aku Musa? Kerana Musa ni fasih. Dia boleh cakap petah dia. Kalau nak berhujah dalam dewan dengan Fir'aun, memang kalah Fir'aun. Jadi maknanya utus dia bersama. Kenapa? Inni akhafu an yukazzibun. Aku takut Musa ni, apa aku takut Fir'aun mendustakan ayat-ayat aku. Kalau aku ni, aku jenis gagap Musa ni. Dia tak petah macam Harun. Jadi kalau aku doa bercakap, jadi akhir sekali dia kata agama apa macam ni. Doa tak boleh nak bercakap. Jadi aku takut dia mendustakan aku. Akhafu, aku takut. Ada. Tapi pergi dah. Pergi. Maknanya takut yang tabi'i tidak menghalang taat kita kepada Allah. Itu dia. Jadi makna ini kata Nabi Musa, Nabi Ibrahim, aku tak pernah ragu dengan rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Yang ketiga, kata Nabi Musa, sebab apa Allah Ta'ala angkat aku jadi Khalilullah, kekasih Allah? Kerana aku tidak akan makan pada siang hari kecuali aku menunggu tetamu. Mana Nabi Ibrahim ni kan dia ramai tetamu. Tetamu duk mari semua. Jadi dia tak buat style mari makan cepat-cepat sikit sebelum tetamu sampai. Tidak begitu kan. Ada kita jenis begitu. Tetamu janjilah nak datang pukul 2.30. Kita pesan pada isteri, masak cepat sikit, makan-makan hidang cepat. Lepas sembahyang Zuhur ni ada tetamu datang. Jadi pada perhabis beras kita, baik kita makan dulu. Itu dipanggil kedekut tu. Di mana sedangkan tetamu ni apa? Ma'ad duyufi rahmah. Bersama dengan tetamu hak datang tu, walaupun dia tak bawa buah tangan, tapi dia ada rahmah. Itu rahmat. Betul kita kena raih tetamu. Betul bila orang datang rumah kita, dekat dia nak balik, sepatutnya bukan dia kata kita terima kasih. Kita kata ke dia, kita tuan rumah ni, terima kasihlah ya datang rumah saya. Kenapa? Kerana dengan dia datang itulah dia datang membawa rahmat. Bila dia balik, rahmat itu tinggal bersama kita. Dah tak nak lagi tetamu datang. Esok telefon ramai-ramai biar tetamu datang. Sebab kita dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Itu dia kaedah dia. Jadi Nabi Ibrahim ni dia tak makan. Betul lah. Kerana terkenalnya Nabi Ibrahim ni tak makan kecuali ada tetamu, maka malaikat tu datang datang, kisah malaikat datang untuk memberitahu Nabi Ibrahim isteri dia bakal mengandung. Beritahu kepada Ibrahim isteri dia Siti Sarah akan mengandung. Jadi bila datang tu Nabi Ibrahim jamu seekor kambing. Tengok, 2 orang datang, 3 orang dengan Nabi Ibrahim, seekor kambing. Tengok. Kita telinga kambingnya. Di mana dia datang seekor kambing. Tiba-tiba makan, tetamu tadi tak sentuh makanan tu. Nabi Ibrahim merasa takut. Sebab tengok ada pula tak makan kambing. Jarang. Melayu jarang tak makan kambing. Ni Arab datang. Tengok. Orang Arab datang tak makan kambing. Nabi Ibrahim fikir apa masa tu? Boleh jadi mereka adalah Israel datang untuk mencabut nyawa. Boleh ada begitu. Lalu gemetar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bertanya, siapakah kamu berdua?
Mereka kata kami adalah 2 orang malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberitahu kepada kamu, kamu bakal mendapat rezeki seorang anak. Kamu bakal dapat rezeki kurniaan seorang anak. Isteri dia duduk belakang pintu. Suka Siti Sarah. Suka berapa? Suka tak menasabah. Duduk belakang pintu. Kenapa? Umur dah 90. Nak beranak macam mana dah? Kan? Tapi dengan izin Allah Ta'ala, maka lahirlah, maka mengandunglah Siti Sarah. Ini nak tunjuk pada kita. Jadi di sanalah para wali, para nabi bergantung kepada Allah Ta'ala. Jadi kita ni kena selalu nampak tawajuh kepada Allah, maka tenang hidup kita. Tenang, datang bala pun tenang, datang nikmat pun tenang, tak lupa diri pada Allah. Kerana kita tahu semuanya daripada Allah Ta'ala. Tiba-tiba esok bangun pagi tengok ada surat daripada ketua kampung, kata kita dapat BRIM. Sukalah kita dapat BRIM kan. Orang lain minta, puas tak dapat. Baris tengah panas, pergi pagi putih, balik hitam legang tengah petang. Jadi mana tiba-tiba kita dapat. Maka kita kena ingat, inilah rezeki daripada Allah Ta'ala. Ambil lah daripada Allah. Jadi maknanya itu kurniaan daripada Allah, bukan daripada orang itu. Orang tu pun dapat kurnia daripada Allah Ta'ala juga. Jadi sebab tu dia cuma kepala pahit saja. Manusia majikan ke, bos kita ke, kerajaan ke, dia ni kepala pahit je. Kita buka kepala pahit, keluar air. Dah air duduk dalam batang air. Dah air duduk dalam tangki tu. Yang tak nampak, tak tahu berapa ribu kilometer, berapa ratus kilometer tu tangki dengan kita. Jadi maknanya nak menunjukkan bahawa ia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala belaka. Jadi jangan lupa, orang yang arif billah, yang kenal Allah, tak ada benda yang dinding dia daripada Allah Ta'ala. Sebab tu jatuh nasi. Nasi orang tua-tua dulu dah. Ulama-ulama, para kiai-kiai, para alim ulama. Jatuh nasi sebiji, kutip balik, makan. Kenapa? Harganya pemberian daripada Allah Ta'ala. Sepinggan nasi. Siapa ni segenggam nasi. Segenggam nasi tu berapa banyak tu? Dalam segenggam nasi tu kalau kita kira berapa ribu petani tu buat kerja untuk beri makan kita segenggam nasi. Macam-macam. Itu petani. Lepas tu berapa orang pula kerja kilang padi sana nak kilang untuk kita. Tengok. Lepas tu campur pula kuah. Kuah tu pula kelapa pula. Berapa ramai pula orang tanam kelapa untuk beri makan kita pada saat itu. Maknanya semua disusun atur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita bedah balik susun atur tu, berselirat tu, segala-galanya nak memberikan kita sesuap nasi. Nelayan duduk tengah laut. Pergi pagi balik minggu depan tu. Balik. Kenapa? Nak carikan untuk kita makan pada sesuap nasi itu. Itu makna besarnya kurniaan daripada Allah, betapa bijaknya Allah menyusun segala-galanya. Tapi hak lupa juga, hak lalai, hak tak ingat pada Allah, sehari semalam tak zikir sekali pun, tak zikir pada Allah. Kawan-kawan sebut Alhamdulillah, tahan kira dah, atas Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah, Allahu Akbar, Maha besarnya Engkau. Jadi sebut tu. Tapi ada pakai tak sebut langsung pada. Seminggu dah tak zikir. Keras hati kita. Mana? Sebab tu kita kena selalu ingat kepada Allah. Zikir maknanya ingat kepada Allah. Jangan kata zikir tu sebut. Terjemah balik. Zikir tu ingat. Bukan kata zikir tu sebut. Sebab kalau zikir tu sebut, kita jadi malas sebab kena sebut. Tapi zikir ingat, mana hati kita ingat, jiwa kita ingat, hati kita ingat, setiap masa kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Nanti kita akan masuk kalam yang seterusnya, iaitu man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma syahida wa zakiran kullama alima fastadilla bizalika ala wujudil jahlihi. Ayat ni apa ni? Kalam Ibnu Athaillah ni, anda tengok satu orang dia guna kalam ni untuk dia rad ataupun dia tolak, dia komen Ustaz Azhar Idrus. Ada kan Ustaz Azhar ada soalan kan, soalan dia jawab soalan. Jadi ada orang guna kalam ni, anda tengok dalam Facebook, dia guna kalam ni untuk dalam kalam ni kata, jika engkau lihat seorang selalu menjawab segala apa yang ditanya kepadanya, mengungkap segala apa yang disaksikannya dan menyebut segala apa yang diketahuinya, maka ketahuilah bahawa itu tanda-tanda kejahilan pada dirinya. Jadi ada orang guna kalam ni, dia kata tengok Ustaz Azhar tu ni serupa ni lah, maknanya jawab semua soalan, tak ada yang tak jawab, menunjukkan kejahilan diri dia terhadap Allah Ta'ala. Dia guna hak tu. Jadi maknanya, lepas tu Ustaz Azhar jawab apa? Dia kata
Mu dengar tu hak aku jawab, hak aku tak jawab mu tak tahu. Aku letak bawah kitab ni hak aku tak jawab. Nampak? Itu dia. Di mana memang bukan jawab semua. Memanglah pada zahir nampak jawab semua, tapi ada yang tak jawab. Hak payah-payah yang kena tengok kitab besar-besar, yang ada ikhtilaf ulama. Tu tak jawab, tangguh. Pula lain kali pula jawab. Nampak? Tapi orang nak cari salah, itulah cerita dia. Tetap ada salah walau di mana pun. Sebab tu serupa orang bawa keldai lah. Dua beranak naik keldai. Mula-mula ayah naik, anak irit. Kata orang nampak, inilah ayah paling tak pakai di dunia. Tengok, anak dia sedap dia naik atas keldai, dia anak dia duduk irit dia. Dia pun serabut orang kata, dia letak anak di atas pula, dia pula irit. Jalan-jalan lalu kat pasar pula. Orang kata ni anak paling durhaka di dunia. Tengok. Tengok. Ayah irit keldai tua dah tua, dia sedap duduk di atas. Lama kata ayah dia beginilah, kita naik berdua pula atas ni. Naik duduk mak anak dengan ayah naik atas keldai. Bila naik atas keldai, lalu kat pasar pula, orang kata ni lah dua beranak menyeksa binatang paling zalim di dunia. Dalam binatang tu kurus, dia naik berdua pula. Jadi last sekali dia turun berdua-dua, irit berdua-dua pula. Lalu kat pasar pula, orang kata bodoh sungguh dua beranak ni. Dah lah ada keldai, dua-dua jalan kaki. Patutnya naik lah seorang. Last sekali kata anak dia, kita campak dalam sungai lah ya keldai ni. Lalu kat jambatan kecil, dia campak keldai tu dalam sungai, serabut orang duk kata. Bila campak hanyut. Bila hanyut orang kata apa? Bodoh sungguh dua beranak ni. Orang tak ada keldai beli, dia ada campak pula dah. Tengok. Kata dia anak dia, kita kejar balik ayah. Dia pun kejar balik. Maka kita tengok bodoh. Dah lah campak, kejar lagi dah. Sampai bila nak selesai kita kalau ikut orang? Jadi sebab tu kita buat apa yang Allah Ta'ala kata betul-betul lah. Itu dia kaedah kita insya-Allah. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wallahu alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita malam ni kita tak buat qawaid fiqhiyah. Sebab anda pun rasa letih baru balik pukul 5 tadi. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Minggu depan kita buat qawaid fiqhiyah. Mana walaupun jadual minggu depan ialah asbabul ikhtilaf, tapi kerana asbabul ikhtilaf dah lepas dah minggu lepas, jadi kita buat qawaid fiqhiyah pada minggu depan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana dhunuba walidayna. Allahumma arhamhuma kama rabbawna saghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Kasihanilah mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi dan mencintai kami di waktu kecil kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala kesilapan kami dan kealpaan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, alangkah singkatnya kehidupan ini ya Allah. Namun kami tetap lalai dengan dunia kami. Kami tetap leka dengan kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah setiap detik saat kehidupan kami adalah ibadah dan taat kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah setiap tutur kata kami adalah ibadah. Jadikan setiap gerak kami adalah ibadah. Jadikan setiap apa yang kami fikir adalah ibadah untukmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami sekeping hati yang sentiasa ingat kepadamu. Jauhkanlah hati kami ya Allah daripada lalai dan alpa kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhan yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Jika Engkau tidak mengampunkan kami ya Allah, alangkah malangnya kami di dunia dan di hari akhirat ya Allah. Jika Engkau tidak mengampunkan kami ya Allah, siapakah lagi yang akan membersihkan kami daripada dosa dan noda kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya jauhnya kelalaian kami, jauhnya kesesatan kami ya Allah dengan dunia kami. Maka dengan itu kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah hati kami yang sentiasa rapat denganmu ya Allah. Jadikan lidah kami yang sentiasa bermohon kepadamu. Jadikan hidup kami yang sentiasa bermanja-manjaan denganmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, alangkah ya Allah, ya Tuhan kami, alangkah sabarnya Engkau melayani kami ya Allah. Walaupun kami leka dan lupa kepadamu, namun Engkau tidak pernah lupa dan leka kepada kami ya Allah. Walaupun kami jarang bersyukur kepadamu, namun Engkau mengurniakan rezeki kepada kami tanpa jemu ya Allah. Walaupun kami jarang-jarang sekali menyebut namamu ya Allah, namun Engkau tetap gembira bila kami melafazkan namamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah.
Sesungguhnya layananmu kepada kami tidak sepadan dengan doa, dengan ibadah kami kepadamu ya Allah. Alangkah tingginya sifat rahmatmu ya Allah. Alangkah tingginya sifat rahimmu ya Allah. Alangkah sabarnya Engkau ya Allah melayani kami. Maafkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah dengan balasan kami yang tidak setimpal kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk bersyukur kepadamu. Kurniakanlah kami kekuatan untuk ibadah kepadamu ya Allah. Sesungguhnya ibadah kami dan segala amal kami tidak akan dapat kami lakukan tanpa pertolonganmu ya Allah, tanpa kurniaan daripadamu ya Allah, tanpa anugerahmu ya Allah. Bahkan kami tidak dapat menyebut walau sepatah ayat-ayatmu ya Allah, tidak dapat menyebut walau namamu ya Allah tanpa izin daripadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah kecintaanmu dan kasih sayangmu ya Allah. Walaupun kami penuh dengan dosa dan noda ya Allah, namun cintailah kami ya Allah. Janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan kami berdosa dan bernoda ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau masukkan kami ke dalam neraka-Mu sampai ke hatimu ya Allah. Memasukkan kami hamba-Mu ke dalam neraka yang penuh dengan azab dan sengsara ya Allah. Tubuh kami lemah untuk menanggungnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kasihanilah kami ya Allah, sebagaimana Engkau mengasihi hamba-hamba-Mu yang lain di kalangan nabi-nabi-Mu dan rasul-rasul-Mu, di kalangan para awliya-Mu dan para salihin, di kalangan hamba-hamba-Mu. Kami juga hamba-Mu ya Allah, maka berikan kami ya Allah kasih dan sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah, ampunkanlah kedua ibu bapa kami. Alangkah mereka membesarkan kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Engkaulah yang maha tahu betapa sayangnya mereka kepada kami, betapa kasihnya mereka kepada kami. Setiap saat mereka mendoakan kebaikan untuk kami, tidak pernah terlintas dalam hati mereka untuk mendoakan kejahatan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, alangkah besarnya jasa-jasa mereka kepada kami tanpa mengenal penat dan lelah ya Allah. Mereka mengasuh kami, mereka mendoakan kami, mereka mencurahkan kasih sayang kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, demi kebesaran-Mu dan demi keagungan-Mu ya Allah, demi sifat-Mu yang maha mulia dan demi sifat-Mu yang maha rahim ya Allah, janganlah Engkau azab ibu bapa kami sebagaimana mereka tidak pernah mengazab kami ya Allah. Tempatkanlah mereka di kalangan hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Itu sahaja yang kami mampu lakukan ya Allah. Tanda terima kasih kami kepada mereka, tanda syukur kami kepada-Mu ya Allah, mengurniakan mereka untuk kami. Tanpa mereka siapakah kami, siapalah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah, ampunkanlah segala dosa guru-guru kami ya Allah. Mereka bukan sahaja memberikan ilmu kepada kami, mereka mendoakan kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, alangkah tulus ikhlasnya mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lepaskanlah mereka daripada murka-Mu ya Allah. Jadikan ilmu mereka ilmu yang bermanfaat, yang menitis ke atas diri kami ya Allah. Dan jadikanlah ilmu itu pula manfaat ya Allah kepada hamba-hamba-Mu yang lain. Ya Allah ya Tuhan kami adalah hamba-Mu yang jahil. Kami tidak tahu apa-apa ya Allah kecuali ilmu yang Kau kurniakan kepada kami. Maka curahkanlah limpahan ilmu daripada sisi-Mu ya Allah. Engkaulah Tuhan perbendaharaan segala-galanya. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah isteri dan anak-anak kami daripada neraka-Mu ya Allah. Mereka berdosa kepada kami, namun kami ampunkan mereka ya Allah. Mereka bersalah dengan kami, namun kami maafkan mereka ya Allah. Mudah-mudahan mereka selamat ya Allah di dunia dan di hari akhirat. Mudah-mudahan anak-anak kami menjadi ulama-ulama yang bertakwa ya Allah, menjadi pejuang-pejuang Islam yang sentiasa berada di medan perjuangan-Mu ya Allah. Apalah artinya perjuangan kami hari ini ya Allah jika tidak disambung oleh anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah hidup mereka ya Allah, jauhkan mereka daripada godaan syaitan dan dunia. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah pusat pendidikan kami ini ya Allah, yang dibangunkan di atas sumbangan hamba-hamba-Mu yang ikhlas kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kami, jadikanlah pusat pendidikan ini pusat pendidikan yang memberikan ilmu, yang memberikan pendidikan, yang dilimpahkan kurnia daripada-Mu ya Allah, yang dilimpahkan dengan barakah dan rahmat daripada-Mu ya Allah. Jadikan pelajar-pelajar kami ulama-ulama yang bertakwa. Jauhkan mereka ya Allah daripada menjadi ulama-ulama usuk yang menjual agama mereka dengan dunia yang sedikit. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah, tidak ada orang yang hadir ke pusat pendidikan ini dengan sifat mazmumah kecuali Kau kembalikan mereka dengan sifat mahmudah. Sucikan hati kami semua ya Allah.
Jauhkan kami daripada segala sifat mazmumah. Sucikan hati kami dengan segala sifat mahmudah. Engkau lah ya Allah yang memiliki hati kami. Engkau lah yang membasuh dan menyiram hati kami dengan segala sifat-sifat yang mulia, ketaatan kepadamu, tawadhu kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kejayaan kepada kami di dunia dan di akhirat. Selamatkanlah hamba-hambamu muslimin dan muslimat di seluruh dunia daripada ancaman musuh-musuh kami ya Allah, yang sentiasa mencari peluang kelemahan kami untuk menjatuhkan kami. Selamatkan kami ya Allah daripada rakan-rakan yang menikam kami di belakang kami, yang mencari peluang untuk mencahanamkan kami ya Allah. Kami serahkan umur-umur mereka kepadamu ya Allah. Lakukanlah apa yang patut, kerana Engkau Tuhan Maha Berkuasa lagi Maha Mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.